TV KPM. Hello, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Road to Success di Didik TV KPM bersama saya Ellie Arifin. Okey, macam biasa kita nak ingatkan kepada adik-adik di rumah yang sedang menonton dan juga mak-mak ke ayah-ayah ke sedang tengok juga ni, jangan lupa untuk menjaga SOP kita. Pastikan anda sentiasa mensanitasi tangan, mencuci tangan dan juga memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah dan menjaga penjarakan sosial. Baiklah, hari ini Kak Ellie lah senang sikit kita bahasakan kan. Akan temankan adik-adik untuk subjek mata pelajaran vocational yang diajar di sekolah menengah harian. Apakah subjeknya? Kita akan ajar subjek aquaculture dan juga haiwan rekreasi untuk kertas 1. Okey, apakah fungsi subjek ini? Ia adalah untuk memastikan murid-murid untuk mahir dalam ternakan aquaculture dan juga haiwan rekreasi. Okey, kita tak nak cerita banyak. Kita nak perkenalkan kepada adik-adik cikgu yang akan mengajar adik-adik pada hari ini. Siapakah cikgu yang bertuah itu? Jom kita saksikan VT ini. Mari. Itu dia. Okey, seperti yang kita janjikan tadi, kita ada cikgu yang bertuah yang akan ajar adik-adik hari ini tentang subjek aquaculture dan haiwan rekreasi kertas 1. Siapakah cikgu itu? Ini dia, kita ada cikgu Zuharizam ataupun cikgu Zack, nama glamour dia. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Sihat. Okey cikgu, hari ini kita akan belajar untuk subjek aquaculture dan haiwan rekreasi. Mungkin sebelum itu cikgu boleh perkenalkan diri cikgu kepada murid-murid yang sedang menonton sekarang ni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuharizam bin Abdul Halim, guru yang mengajar di SMK LKTP Cini. Telah berkhidmat selama 16 tahun untuk mata pelajaran inilah. Mata pelajaran ini 16 tahun cikgu? 16 tahun. Wow, cikgu lama betul. So apa yang cikgu boleh terangkan ataupun mungkin secara ringkasnya yang murid-murid dapat belajar daripada subjek ini sebenarnya? Murid-murid ini boleh belajar tentang cara untuk pilih ikan, induk ikan sama ikan ke ataupun haiwan untuk dibiakkan lah. Untuk daripada kecil sampailah boleh jual. Wow. So mereka boleh jadi petani yang berjaya lah. Ya, betul. Baiklah. Okey, kita nak cerita lanjut. Jadi apa kata kita ke meja sakti kita cikgu? Okay. Apa kata? Mari. Okey. Okey, kita sanitasi tangan dululah sebelum tu kita memulakan. Okey. Cikgu ke kiri sikit. Kita kena menjaga penjarakan sosial macam mana pun. Kita kena ikut SOP, sentiasa sanitasi tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah dan kerap mencuci tangan. Kita boleh buka kita punya pelitup muka, cikgu. Tada! Baru nampak muka Baru nampak muka. Ada okey, saya letak dalam bekas Kacak cikgu ni rupanya. Okey, cikgu. Okey, sebelum kita cerita lanjut tentang subjek kita pada hari ini, apa kata kita bagi murid-murid ini berehat sebentar di rumah dan kita pun boleh merehatkan diri juga. Boleh cikgu? Boleh. Boleh. Okey, jom kita berhenti rehat seketika kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sepanjang saya mempelajari mata pelajaran AHR, saya telah mempelajari banyak ilmu tentang HR. Seperti cara mengasuh, cara menternak, cara memulakan perniagaan dan banyak lagi. Oleh itu, saya mendoakan agar semua pelajar cemerlang dalam SPM untuk mencapai kejayaan masing-masing. Target saya dalam subjek ini ialah A. Dan saya harap kawan-kawan saya dalam subjek ini juga untuk mendapat A dalam SPM pada 22 bulan 3 2021 nanti. InsyaAllah. Amin. Di sekolah ini saya mengambil aliran AHR iaitu aquaculture dan haiwan rekreasi.
Saya berharap saya dapat sambung pelajaran dalam bidang perikanan. Saya Syamil Faiz Zaidi dari Sekolah Menengah Kebahasaan Cini, Pekan Pahang, merupakan calon SPM 2020 yang mengambil mata pelajaran HR iaitu Aquaculture Haiwan dan Rekreasi. Oleh itu, saya berharap mendapat A+ dalam mata pelajaran ini. Didik TV KPM. Kembali di Road to Success di Didik TV KPM bersama saya Eli Arifin. Ya, subjek yang kita akan belajar pada hari ini berkenaan dengan aquaculture dan haiwan rekreasi. Tapi sebelum tu, Eli nak ingatkan kepada adik-adik di rumah untuk sentiasa menjaga SOP, menjaga penjarakan sosial, kena kerap sanitasi tangan dan bercuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey, ini dia subjek yang kita bincangkan pada hari ini iaitu aquaculture dan haiwan rekreasi. Tapi Eli tak nak cerita lanjut sebab Eli rasa kita kena serahkan pada pakar. Kita serahkan pada Cikgu Zack untuk menerangkan dengan lebih terperinci tentang subjek ini. Silakan Cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, aquaculture dan haiwan rekreasi adalah merupakan mata pelajaran MPW yang ditawarkan di sekolah menengah harian untuk tingkatan 4 dan 5 lah. Dan ini merupakan pelajaran yang terakhir lah, KBSM. Okey, KBSM. Di mana pelajar akan belajar cara-cara untuk menternak ikan ataupun haiwan sehinggalah boleh dipasarkan. Dan diharapkan pelajar ini akan menjadi seorang usahawan lah pada masa hadapan. Selain daripada itu, pelajar ini juga akan belajar cara-cara untuk mengasuh dan juga mengetahui penyakit-penyakit ikan ataupun haiwan lah. KBSM ini juga boleh KBSM ini akan diambil oleh pelajar pada 22 Mac nanti. Okey, itu dia Cikgu. Terima kasih di atas penerangan serba sedikit tentang aquaculture dan juga haiwan rekreasi. Tapi sebelum tu kita nak memperkenalkan murid-murid ada kat belakang kita ni. Kalau anda di rumah boleh nampak kita ada Amir Haikal, Ismail, Syamil, bukan Syamil penyanyi tu Afiq, bukan Afiq Syazwan, Daniel Hakim dan juga Hairil Afiq. Apa khabar? Baik. Okey. Kita tanya sorang-sorang lah. Amir Haikal. Ya. Amir Haikal daripada sekolah mana, Amir? Saya daripada SMKC. SMKC Cini. Daripada? SMK Cini. Cini. Cini Pahang Pahang. Pekan Pahang. Orang Pahang lah ni. Okey. Betul. Hairil dari sekolah mana? Saya daripada sekolah menengah LKTP Cini. Cini juga? Satu sekolah ni? Kami semua satu sekolah. Okey, so semua ni daripada sekolah yang sama lah ni? Ya. Tapi korang bukan duduk sebelah-sebelah Dengar tak? Korang bukan duduk sebelah-sebelah Bukan. Bukan. Okey lah. Kita nak ucap terima kasih sebab bersama dengan Road to Success pada hari ini kita nak sambung bersama dengan Cikgu untuk cerita lanjut tentang subjek sekolah menengah harian mata pelajaran vocational iaitu aquaculture dan juga haiwan rekreasi. Cikgu dah ready, Cikgu? Okey. Cikgu okey? Okey. Cikgu nak pergi senaman dulu? Boleh. Tak payah. Okey, silakan Cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host kita, pengacara kita. Terima kasih juga kepada KPM dan juga NTV7 yang telah pun menyediakan satu platform yang sangat baik untuk perkongsian ilmu pada petang inilah. Okey. Baik, hari ini saya akan ajar aquaculture dan haiwan rekreasi lah. Okey, ini adalah satu mata pelajaran yang jarang-jarang lah. Okey, perkenalkan diri dulu. Cikgu adalah Cikgu Zarizam Abdul Halim. Sekali lagi lah. Cikgu, handsome betul. Terima kasih. Pengalaman sebagai guru semenjak tahun 2005 hingga 2021 merupakan jurulatih utama JU MPW AHR. Panel pengubah kurikulum PAV dan juga PWMA untuk bidang aquaculture lah. Okey, panel penulis DSKP KSSM MPW AHR, panel penulis modul pembelajaran KSSM MPW AHR dan last sekali lah penulis buku teks KSSM yang barulah.
Banyak betul huruf-huruf dekat situ, cikgu. Tak apa. Tak apa. Okey, tak apa. Saya pun saya faham. Boleh? Boleh. Silakan, cikgu, silakan. Okey, baik. Akuakultur dan haiwan rekreasi ni kita kena kenal dululah. Kalau kita tak kenal, maka kita tak cintalah. Betul. Okey, jadi apa khabar pelajar-pelajar cemerlang cikgu di sana? Sihat? Okey. Sila patuhi SOP. Itu juga dengan pelajar-pelajar lain daripada Sekolah Menengah Mahang, Sekolah Menengah Sri Semantan, Sekolah Menengah Merapuh, Sekolah Menengah Wakatapai dan juga Sekolah Menengah Tun Tuah lah. Okey, dia ada 6 sekolah saja. Okey. Special ni. Okey. Ilmu itu adalah buruan, yang mengikatnya adalah dengan menulis. Cikgu harap semua dah ada pen dan kertas, catat apa-apa yang perlu saja. Okey. Tanpa keberanian, mimpi tak akan jadi kenyataan. Okey, tanpa keberanian, mimpi tak akan jadi kenyataan. Jadi kita kena berani. Kena berani dalam usaha kita untuk menjadi orang yang berjaya. Baik. Okey, kita imbas kembali dahulu supaya kita dapat ulang kaji sedikit supaya sel-sel otak kita kembali berhubung. Antara sama lain. Okey, akuakultur dan haiwan rekreasi ialah perkara-perkara yang kita belajar tentang ikan hiasan ikan hiasan jenis beranak, bertelur ataupun ikan air tawar lah. Okey. Manakala haiwan pula kita belajar haiwan kesayangan, haiwan makmah dan juga unggas. Unggas? Unggas. Saya tekan satu-satu. Okey, boleh. Ikan hiasan jenis beranak ni dia ada 4 je lah yang kita pelajari. Okey, kita ada 4 yang kita pelajari iaitu ikan hiasan iaitu ikan moli, platy, sorte dan gapi. Okey. Gapi. Manakala ikan hiasan bertelur kita belajar ikan angel, ikan pelaga, ikan emas, ikan sepat lah. Manakala ikan tawar ataupun dalam modul pembelajaran KBSM dipanggil ikan makan lah. Dan kita pelajari dia adalah ikan keli dan juga ikan talapia lah. Okey. Dan haiwan ikan keli tu. Okey, sedap kalau makan. Sedap kan? Okey, haiwan rekreasi. Haiwan rekreasi contohnya haiwan kesayangan. Haiwan kesayangan ialah kucing ataupun anjing lah. Haiwan makman ialah seperti arnab dan juga hamster lah. Manakala yang terakhir itu unggas. Unggas ni kita pelajari 2 lah. Iaitu burung dan juga apa lagi satu? Ayam. Ayam. Okey, baik. Jadi dalam KBSM ni kita kena kuasai 7 elemen. Inilah 7 elemen ni. Sekiranya kita dapat menguasai ke-7 elemen ini, maka tercapailah hasrat kurikulum itu. Okey. Yang pertama, pemilihan induk. Okey, pemilihan induk. Bagaimana kita nak pilih induk? Okey. Daripada induk itu yang kita ambil, kita beli dan kita nak dijadikan induk pun boleh. Contohnya, saya tanya kau pelajar saya lah. Ismail, macam mana cara nak pilih induk? Dia pilih induk yang matang, yang sihat, yang kuat, yang banyak beranak. Okey. Terima kasihlah. Itu antara yang ciri-ciri kita nak pilih induk. Selain daripada itu, kita kena jagalah induk. Kita dah pilih, kita kena jaga supaya induk ni sentiasa sihatlah. Dan kekal sihat dan supaya kita boleh menjalankan pembiakan. Yang ketiga, penyediaan bekas tangki perumahan untuk pemeliharaan atau pembiakan. Baik, ini adalah kita nak pelihara induk sama ada ikan ke ataupun burung, ayam. Ini kita kena jaga. Ikan perlu beri makan. Ayam pun perlu beri makan. Baik, yang seterusnya pembiakan. Bila kita dah jaga, kita kena laksanakan pembiakan dia. Okey, laksanakan pembiakan dia lah. Bila dah membiak, elemen yang seterusnya ialah mengasuh. Bila kita dah biakkan dia, kita kena mengasuh dia. Supaya dia boleh mencapai saiz pasaran lah. Dan bila kita benda hidup ini, dah tentunya dia ada penyakit. Okey, dia ada penyakit. Macam kita sekarang pun ada wabak pandemik ni lah. So, dia ada jugalah tanda sakit dia, pencegahan, pengawalan dan juga merawat dia lah. Ini adalah penyakit. Dan akhir sekali, bila kita belajar akuakultur dan haiwan rekreasi, kita akan menjadi usahawan lah kalau kita benar-benar laksanakannya. Okey. Baik, yang seterusnya. Kita kenali dulu kertas soalan. Okey? Tak kenal maka tak cinta kertas soalan kita. Okey, betul tak? Kita kena kenal kertas soalan kita. Baik, kertas soalan kita diberi masa 2 jam 30 minit. Okey, 2 jam 30 minit. Gunakanlah sepenuhnya masa tersebut. Jangan terlalu gopoh-gapah untuk keluar daripada Dewan Peperiksaan. Boleh? Okey. Bila kita nak ambil? 22 Mac nanti. Okey, 22 Mac nanti.
Okey, baik. Jadi bahagian soalan untuk kertas peperiksaan SPM, akuakultur dan haiwan rekreasi 7302/1 ialah ada 3 bahagian. Okey. Bahagian A ada 10 soalan. Okey, bahagian B ada 3 soalan dan bahagian C ada 2 soalan. Okey. Di mana bahagian A melibatkan perkara-perkara yang ditanya tentang prosedur ataupun langkah kerja. Bahagian B melibatkan perkara-perkara yang aplikasi dan juga pengiraan kos. Okey. Bahagian C melibatkan perkara-perkara yang ditanya tentang kreativiti kita dan juga cara kita menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, baik. Kita pergi satu per satu. Kita tengok dulu pada bahagian A. Okey. Pada bahagian A, dia ada tiga format dia. Yang pertama, betul salah. Yang kedua, pilih dan susun ikut urutan. Yang ketiga, pilih dan tulis mula tanpa ikut urutan. Okey, baik. Kita pergi satu per satu, ya. Baik. Betul salah. Okey, kita tengok dulu. Betul salah. Betul salah. Contoh soalan. Rajah 1 menunjukkan sebahagian langkah kerja membiak ikan gupi dengan menggunakan air paip. Berdasarkan rajah 1, tandakan betul bagi pernyataan yang benar dan pangkah bagi pernyataan yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Di sini dia ada soalan dia lah. Dan di bawah tu ada pernyataan dia. Okey, yang pertama pernyataan dia memasukkan sarang pembiakan, mencampurkan sedikit anti-klorin, memasang alat pengudaraan dengan kuat, memasukkan air setinggi 2/3 dari paras tangki. Dan yang kelima, melepaskan induk yang matang pada awal pagi. Baik, berdasarkan soalan ini, kita kena cari keyword dulu. Okey, kata kunci dia. Baik, berdasarkan soalan ini, kata kunci dia apa? Ialah membiak ikan dan juga air paip. Okey, baik. Kita tengok apakah arahan dia. Okey, arahannya ialah tandakan tik ataupun tandakan betul dan tandakan pangkah. 2 sahaja. Wow. Jangan lebih. Maksud saya jangan buat lainlah. Ataupun jangan dibiarkan kosong. Rugi ya. Ini soalan ni rugi kalau tak tanda hanya tanda tik dan juga tanda pangkah. Okey, baik. Kita pergi pada pernyataan dia. Memasukkan sarang pembiakan. Apakah kata kunci dia di sini? Kata kunci di sini ialah sarang pembiakan. Okey, sepatutnya yang betul ni apa? Boleh Daniel bantu cikgu? Cikgu. Sepatutnya apa? Pembiakan. Sepatutnya guna pembiakan. Okey, sepatutnya adalah sangka pembiakan. Sepatutnya sangka pembiakan. Jadi di sini jawapan dia ialah kita tandakan pangkah. Pangkah. Okey, baik. Campurkan sedikit anti-klorin. Okey, sedikit anti-klorin. So, apa kata kunci dia? Ialah anti-klorin. Okey, anti-klorin. Bila anti-klorin sebab apa? Sebab dia tulis tu atas tu adalah air paip. Maka kita tanda kan betul. Yang seterusnya, yang ketiga, memasang alat pengudaraan dengan kuat. Baik, apakah kata kunci dia? Ialah dengan kuat. Bila kuat, apa akan jadi pada ikan? Dia tidak boleh membiak. Sebab tajuk atas ialah membiak ikan. Okey? Jelas di sini? Maka kita tandakan pangkah. Okey. Memasukkan air setinggi 2/3 dari paras tangki. Okey. Kata kunci dia ialah air setinggi 2/3 dari paras tangki. So, kalau lebih, apa akan jadi? Tentulah limpah. Melimpah ruah. Limpah. Okey. Jadi, kita tandakan betul lah. Okey. Yang kelima, melepaskan induk yang matang pada awal pagi. Baik, tadi Ismail Khan dah beritahu tadi ialah matang kan. Ya, pemilihan induk tadi matang. Maka ini dah jelas induk yang matang. Maka kita tandakan betul. Okey, baik. Kita pergi kepada contoh soalan yang kedua lah, iaitu bahagian A, format dia adalah pilih dan susun ikut urutan. Baik. Contoh soalan. Okey, ini contoh soalan je. A, B, C, D dan E adalah pernyataan langkah kerja pembiakan ikan pelaga yang tidak mengikut urutan. A, memasukkan air dan anti-klorin. B, membilas dan menjemur akuarium. C, menguji kandungan klorin di dalam air. D,
membasuh akuarium dengan larutan garam. I. Melepaskan induk jantan dan mengurung induk betina dengan menggunakan sangkar pembiakan. Berdasarkan penyataan langkah kerja, susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E dalam ruang jawapan. Baik, apakah kata kunci dia di sini? Okey, kita boleh tolong Afiq ya untuk bantu. Okey, apa kata kunci dia di sini? Pembiakan ikan pelaga. Okey, pembiakan ikan pelaga yang tidak mengikut urutan. Okey, baik. Ini adalah kata kunci dia. Baik, kata kunci ini jadi kita tolong satu Okey, kita minta Syamil untuk bantu ya. Macam mana nak susun? Satu apa agak-agak Syamil? Yang pertama, membasuh akuarium dengan larutan garam. Okey, baik. Dia tulis yang ni yang pertama. So, sebelum itu kita pastikan kita baca arahan dia dulu. Arahan dia menulis A, B, C dan E. Ini adalah arahan soalan. So, dia dapat sini membasuh akuarium dengan larutan garam. So, itu kita tulis nombor 1. Okey. Nombor 2, boleh bantu lagi seorang? Nombor 2, membilas dan menyemur akuarium. Okey, terima kasih. Membilas dan menyemur akuarium. Baik, mula kita dah basuh akuarium tu, dah basuh tentulah kita jemur untuk bagi dia kering Okey, yang seterusnya kita akan lepas bilas, kita dah jemur, kita akan apa? Kita akan memasukkan air dan juga anti-klorin. Okey, yang keempat, bila dah masuk anti-klorin, kita kena uji supaya ikan kita tidak mati. Okey, dan yang 5, melepaskan induk jantan dan mengurung induk betina dengan menggunakan sangkar pembiakan. Okey, ini yang ke-5. Maka di sini, apa perlu arahan tadi adalah menulis A, B, C dan E. Okey, kita tulis pada bahagian bawah. Jangan tulis 1, 2, 3. Kena akur lah kena akur pada arahan soalan. Okey, kita tulislah D, B, A, C dan E. Jelas sekarang ni? Dah jelas? Jelas, cikgu. Saya sangat jelas. Okey, baik. Yang seterusnya, kita pergi kepada soalan yang seterusnya lah. Format soalan A, pilih dan tulis mula tanpa ikut urutan. Ini kita nak pilih tanpa ikut urutan. Okey. Baik. Penyataan di bawah menunjukkan langkah kerja memilih induk ikan tilapia. Okey, ini penyataan dia lah. Dia dah beri satu pernyataan. Okey, baik. Yang pertama, pilih induk yang sihat. Okey. Yang kedua, pilih induk yang suka mengasingkan diri. Ketiga, pilih induk dari baka yang cepat membesar. 4, pilih induk yang mempunyai bentuk badan bulat. 5, pilih 4 ke 5? Pilih induk yang mempunyai bentuk badan tebal. Pilih induk yang mempunyai bentuk badan normal. Pilih induk yang boleh menghasilkan benih dengan banyak. Dan yang terakhir sekali, pilih induk yang mempunyai satu warna pada badan saja. Arahan soalan. Okey, kena jelas arahan soalan. Berdasarkan pernyataan langkah kerja di atas, pilih dan tulis 5 pernyataan langkah kerja yang betul pada ruang jawapan. Baik, ni ada ruang jawapan. Ada ruang jawapan, jadi kita tulis di sinilah. Jangan tulis merata-rata. Ada ke tulis merata, cikgu? Ada, mungkin adalah kalau kita periksa di sekolah tu, ada juga yang tulis tu. Okey, apakah kata kunci dia? Kata kunci dia, okey, boleh Ismail Khan bantu cikgu? Kata kunci dia? Kata kunci dia tulis 5. Dia suruh ambil 5 je. Itu arahan je Ismail. Okey, kata kunci dia ialah memilih induk ikan tilapia. Okey, arahan dia ialah pilih dan tulis 5. Dia minta pilih 5 sahaja. Berdasarkan pernyataan ni, pilih 5 dan tulis 5 sahaja. Jangan lebih. Okey? Ingat sekali lagi, cikgu pesan aku pada arahan soalan. Okey, baik. Yang pertama, pilih induk yang sihat. Betul atau salah? Betul. Betul. Okey, kita tik situ betul Okey, pilih induk yang suka mengasingkan diri. Betul atau salah? Jawapan dia adalah salah. Okey. Sebab apa mengasingkan diri ni? Menunjukkan dia? Sakit ke sakit? Okey, menunjukkan dia sakit lah. Kalau dia mengasingkan diri, maknanya ikan tu sakit. Okey, baik. Pilih induk dari baka yang cepat membesar. Okey, kalau kita pilih induk, kita mestilah nak daripada baka yang cepat membesar. Kalau lambat membesar, buat apa kita nak pilih dia kan? Okey, jadi jawapan dia ialah
Amir Aizat? Amir Aika? Salah cikgu. Salah? Betul. Cepat membesar Betul. mestilah kita nak pilih kan? Jawapan dia adalah betul. Okey? Baik, pilih induk yang punya bentuk badan bulat. Betul atau salah? Amir? Salah. Salah. Sebab apa? Salah. Mana ada ikan tilapia bulat itu? Betul. Mana ada ikan tilapia bulat? Ikan tilapia tak ada bulat. Okey? Ikan tilapia tak ada bulat. So kita tandakan pangkar. Okey, baik. Yang seterusnya. Pilih induk yang punya bentuk badan tebal. Baik, betul atau salah? Betul. Okey, betul. Terima kasih. Jadi jawapan dia adalah betul. Pilih induk yang punya bentuk badan normal. Kita pilih induk yang normal. Betul atau salah? Betul. Okey, betul. Maka kita tandakan betul. Yang tak normal, yang cacat, buat apa kita nak pilih. Kalau ada cacat, nanti berakal dia pun cacat. Turut cacat. Jadi kita pilih yang normal lah. Yang baik lah. So, yang seterusnya, pilih induk yang boleh menghasilkan benih yang banyak. Okey, ini betul atau salah? Betul. Okey, pun betul. Dan yang terakhir ialah pilih induk yang mempunyai satu warna pada badan saja. Ni betul atau salah? Betul. Betul Yakin Yakin. Kena yakin. Okey, pun tanda right tick right Maka bila kita dah tulis semua sekali, dia dah tentukan. Bila kita dah tentukan, maka kita akan tulis pada bahagian bawah dia. Okey, kita tulis pada bahagian bawah. Okey. 5 saja 5, jangan lebih. 5 saja. Okey, 5 saja. Kalau lebih nanti masalah. Okey, mana anda lebih, anda tidak akur pada arahan soalan. Okey, baik, yang seterusnya. Cuba cikgu nak ingatkan sekali lagi, jangan ubah suai ayat ni. Okey? Salin sebiji-sebiji lah. Okey? Kalau ubah suai soalan, pernyataan ini anda akan dapat kosong lah. Kalau ubah suai satu pernyataan, maka satu pernyataan itu sahaja yang salah lah. Okey. Baik. Bahagian B. Okey, aplikasi ataupun pengiraan kos. Baik, aplikasi ataupun pengiraan kos. Sebelum kita pergi ke soalan ini, eloklah kiranya cikgu beri peringatan. Okey, peringatan. Ini peringatan mesra cikgu lah, supaya anda tidak melakukan kesilapan di dawan peperiksaan lah. Baik, membawa kalkulator ataupun mesin kira. Okey, membawa kalkulator atau mesin kira. Yang itu yang pertama. Yang kedua, baca dengan teliti, faham dan jawab soalan. Elakkan daripada tidak menjawab. Biarkan kosong. Tengok panjang je, tinggal kosong. Itu tak nak. Okey, kita nak boleh jawab. Okey, anda boleh jawab. Langkah pengiraan ditulis dengan jelas dan berhati-hati semasa menulis perpuluhan. Okey, contoh. RM1000 atau RM1,00.00. Yang ni kita masih boleh baca. Dan kita bukan tulis 1,000,00. Okey? Di sini apa kesalahan dia? Ada 2 titik. Saya pun tak boleh nak baca. Tak tafsir ni 2 titik ni. Macam mana tu macam mana nak tafsir kan? Jadi kelemahan pelajar kalau tulis macam ini akan menyebabkan kerugianlah kepada pelajar tersebut. Walaupun dia nak tulis koma lah. Kalau nak tulis koma, biar betul-betul koma. Okey? Faham setakat ni? Faham? Okey, baik. Ini adalah peringatan cikgu. Peringatan cikgu kepada semua calon-calon yang mengambil SPM Akuakultur lah. Dan haiwan edukasi. Baik. Bahagian B. Contoh soalan. Ini contoh. Anda telah berjaya hasilkan ikan gupi dengan banyak di dalam akuarium dan ingin memindahkannya ke kolam simen yang lama di hadapan sekolah. Okey. A. Nyatakan 2 alatan yang anda perlukan untuk pemindahan ikan tersebut. Skornya 2. B. Huraikan langkah penyediaan kolam tersebut. C. Terangkan langkah untuk melepaskan ikan tersebut. Okey, itu adalah soalan dia. Baik, kita pergi kepada satu persatu. Dia ada A, B, C. Okey, betul? Ada A, B, C. Okey, kita pergi pada satu soalan. Jangan gelojoh nak pergi terus ke soalan yang lain. Kita pergi satu-satu. Okey, baik. Soalan yang pertama. Soalan tadilah. Soalan pertama, anda telah berjaya hasilkan ikan gapi dengan banyak di dalam akuarium dan ingin memindahkannya ke kolam simen yang lama di hadapan sekolah. Apa kata kunci di sini? Boleh Aire, mana Aire? Aire boleh bantu cikgu? Aire tengah sibuk cikgu tu. Aire boleh bantu cikgu. Apa kata kunci di sini?
memindahkan ke kolam simen yang lama. Okey, memindahkan ke kolam simen. Okey. Kata kunci dia nak pindah. Okey, ikan ni nak dipindahkan. Okey. Arahan dia ialah nyatakan 2 sahaja. 2. Okey. Apa agak-agak jawapan yang boleh kita tulis di sini? Cuba Syamil, apa jawapan yang boleh ditulis di sini? Penyau atau tangguh tangan. Okey, terima kasih. Aire? Baldi. Okey, baik. Ada 2, maka kita boleh pilihlah 2 soalan lah. Okey, kalau kita nak bagi lebih, tak ada masalah. Okey, kalau kita nak bagi lebih. Okey, ini contoh jawapan yang boleh diberi kepada pelajar. Diberi kepada calon, boleh tulislah. Sama ada penyauk ataupun tangguh tangan, badi ataupun besin, tangki mudah alih ataupun plastik lah. Kereta sorong pun boleh. Okey, kereta sorong pun boleh. Okey. Seterusnya. Pada bahagian B soalan 1 B dia. Anda telah berjaya hasilkan ikan gapi dengan banyak dalam akuarium dan ingin memindahkannya ke kolam simen yang lama di hadapan sekolah. Huraikan langkah penyediaan kolam tersebut. Okey, ini dia kata apa? Kata kunci dia apa di sini? Okey, Afiq boleh tolong Afiq. Kata kunci. Kolam simen yang lama. Okey, kolam simen yang lama. Bila dah lama kan? Bila dah lama, benda tu ada sampah, ada lumut. Itulah kolam simen yang contohlah. Okey, baik. Jadi kolam simen yang lama. Okey. Dia suruh, arahan dia adalah huraikan. Huraikan, mana kita kena huraikan. Okey, huraikan. Baik. Langkah penyediaan kolam. Okey, bila kata kolam simen yang lama, maka apa perlu kita buat? Okey. Apa perlu kita buat yang lama ni? Yang mula-mula sekali apa perlu buat? Kalau dah benda-benda lama, dah ada lumut, apa perlu kita buat? Boleh tolong? Boleh tolong cikgu? Buang sampah dari kolam. Okey, kita buang. Mungkin dia ada sampah-sampah. Ada sampah, ada lumut, ada batu, apa macam-macam lah. Kan? Okey, yang ni kita buang dulu. Buang dari kolam. Bukan buang dalam kolam. Dari kolam. Dari kolam, okey. Dari kolam. Okey. Baik. Lepas kita buang, apa kita buat? Kita basuh guna air garam. Basuh guna garam. Okey, kita basuh dengan menggunakan garam. Dah kita buang sampah semua ni. Okey, kita kita basuh ataupun kita cuci Cuci dengan menggunakan garam. Kenapa guna garam? Sebab kalau sabun nanti ada bau pula kan. Kalau sabun ada bau kan. Garam adalah untuk membunuh bakteria lah. Kuman-kuman kita nak bunuh semua tu. Okey, segala penyakit kita akan bunuh lah. Okey, baik. Selepas kita basuh dengan menggunakan garam, apa perlu kita buat? Kita bilas pakai air bersih. Kita bilas dengan air yang bersih. Dah bilas, dah bersih. Maka kita pun lepas kita buat semua tu, maka kita jemur lah. Jemur. Okey, kita keringkan dia lah. Okey, lepas kita kering, apa kita buat? Tak ingat lepas kering? Lepas kering kita masukkan masukkan air lah. Kan? Bila nak masuk ikan? Kan? Kita nak pindahkan ikan kan? Menggelupur ikan tu. Lepas masuk air, kita uji dululah. Isi dengan antiklorin dan kita uji dahulu air tersebut. Okey? Okey, lepas kita uji, kita masukkan pengudaraan. So, ini antara jawapan yang boleh ditulis oleh calon-calon. Okey, jelas ni? Ada masalah? Tak ada masalah Okey, boleh baca dulu jawapan dia. Jangan bimbang. Okey, dah faham? Faham dah? Okey, kalau faham kita pergi kepada bahagian C lah. Okey, pada bahagian C iaitu Okey, cikgu. Sebelum kita ke soalan yang seterusnya, kita nak bagi adik-adik ataupun murid-murid yang sedang menonton sekarang ni rehat sebentar untuk ambil nafas. Sebab orang cari ikan, kita berbayi ikan kat dapur, mak dia tengah masak ke apa kan. Jadi kita rehat sebentar, kita kembali selepas ini di Road to Success Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali di Road to Success di Didik TV KPM bersama saya Elia Arifin dan masih lagi bersama dengan Cikgu Zack. Ini dia sebelum kita sambung pembelajaran kita hari ini mengenai subjek aquakultur dan haiwan rekreasi. Cikgu Eli nak ingatkan kepada adik-adik sedang menonton sekarang ini untuk sentiasa menjaga SOP, jaga penjarakan sosial, kerap sanitasi tangan dan kerap mencuci tangan serta setiap kali nak keluar dari rumah tu kena pakai pelitup muka. Okey, Cikgu Zack. Ya, saya. Adakah cikgu sudah bersedia? Sudah. Mari kita sambung pembelajaran kita hari ini, cikgu. Okey, terima kasih ya, Eli ya. Okey. Baik, pelajar-pelajar cemerlang, okey semua? Sama ada di dalam talian ataupun di luar talian, harap semuanya adalah pelajar-pelajar cemerlang lah untuk mengambil aquakultur ni. Alhamdulillah. Okey, boleh refresh balik? Dah sudah minum air? Okey, baik. Terima kasih. Baik, kita sambung sedikit lagi ya. Tak banyak dah. Sikit saja lagi. Okey, baik. Tadi ada soalan tak nak ditanya kepada cikgu? Okey, kalau ada soalan yang nak ditanya kepada cikgu, boleh tanyalah. Okey. Ni Amir Haikal macam ada gaya Amir nak Haikal tanya. macam ada gaya nak tanya. Tak ada. Tak ada? Okey. Baik. Soalan yang seterusnya kita sambung balik pada bahagian 1C. Soalan ni apa? Bahagian B. Okey, bahagian B. Okey, bahagian B ya. Okey, baik. Anda telah berjaya hasilkan ikan gapi dengan banyak di dalam akuarium dan ingin memindahkannya ke kolam simen yang lama di hadapan sekolah. Di hadapan sekolah ni, jauh ni. Okey, macam mana kita nak buat? So, arahan soalan, terangkan langkah untuk melepaskan induk tersebut. Ikan cikgu. Tersebut. Minta maaf, Induk tersasul sikitlah. Okey, terikut tadi ya. Okey, baik. Terangkan langkah untuk melepaskan ikan tersebut. Macam mana cara kita nak lepaskan ikan itu supaya ikan itu boleh hidup dalam air. Okey. Kalau kita pakai lepas saja, apa akan jadi? Matilah. Betul. Dia akan Sadaqallah. mati. So, bila mati, kita akan rugilah. Bila mati kita akan rugi ya. Pera bila dah besar kita lepaskan akan mati. Itu sangat rugilah. Baik, jadi langkah melepaskan ikan. Ada macam manakah cara kita nak lepaskan ikan? Mesti ada cara dia. Mesti ada teknik dia. Kalau lepas begitu akan mati tadi ya. So mungkin Daniel boleh bantu cikgu untuk cara-cara kita nak lepaskan ikan. Yang pertama, merendahkan dahulu bekas bersama ikan untuk menyamakan suhu air di dalam bekas dengan air kolam. Okey, terima kasih Daniel. Okey, terima kasih Daniel. Baik, sebelum kita menjawab soalan ini, kita kena tahu dahulu. Okey, kena tahu dahulu kata kunci. Okey, kata kunci dia itu yang penting. Nak buka pintu pun kita ada kunci. Nak masuk rumah pun ada kunci. So, setiap soalan ada kata kunci dia. Jangan main terjah saja kan. Okey, baik. Apakah kata kunci bagi soalan ini? Boleh Syamil bantu cikgu Syamil? Akuarium ke dalam kolam simen. Akuarium dan pindahkannya ke kolam simen. Okey, ini adalah kata kunci yang perlu kita tahu dan kita kena faham. Okey, kalau kita dah tahu kata kunci ini, mana kita dah faham. Bila kita dah faham, senanglah kita nak menjawab soalan. Okey? Baik. Apakah arahan soalan? Arahan soalan ialah, apa arahan soalan? Terangkan. Bila terangkan, okey, kita highlight lah, terangkan. Nanti di dalam peperiksaan, Dewan Peperiksaan, cikgu minta anda bulatkan sendiri. Macam cikgu buat ni lah. Okey, ada garis, sama ada nak bulat sendiri, tak apa. Conteng tak ada masalah. Okey, kita nak conteng kertas tu tak ada masalah. Cuma pada bahagian ni kita tulis dia punya jawapan dia. Kalau kita tak tulis jawapan, tak adalah markah. Okey, kita kena tulis ni yang elok-elok. Nak conteng atas soalan pun boleh, tak ada masalah. Tak menjejaskan apa-apa kepada keputusan peperiksaan anda. Kan yang penting yang bawah ni. Ini adalah ruang jawapan kita. Okey. Baik. Bila kata terangkan, panjang ni terangkan ni ya. Nak terang, kita nak terang. Bila nak terang, mesti dia ada ada apa? Siapa boleh bantu? Ni. Amir tahu bila nak terang. Kata hubung.
kena pakai kata hubung. Kita kena ada sebab dia. Bila nak terang, kena ada sebab. Okey, itu barulah penerangan kan. Okey, baik. Penerangan kita yang pertama, contoh jawapan yang boleh ditulis oleh pelajar adalah seperti berikut. Okey, ini adalah contoh jawapan yang boleh ditulis oleh para pelajar. Contoh yang pertama ialah merendamkan dahulu bekas bersama ikan untuk menyamakan suhu air di dalam bekas dengan air kolam. Maknanya kalau ikan tu kita dah ada, kata kita dalam plastik tadilah. Sebab kita beritahu tadi pakai plastik, baldi kan. Kita rendam dulu dalam kolam. Rendam dulu, relax. Biar dulu. Sampai lama sikit dalam 30 minit apa semua, barulah kita lepaskan ikan. Kalau tidak nanti ikan tu akan stres lah. Okey. Yang kedua, masukkan air sedikit demi sedikit untuk mempercepatkan proses penyamaan suhu. Sebelum kita lepas tu, kita ambil air sikit, cedok. Kita ambil air, masukkan sikit. Sikit-sikit biar lagi cepat suhu itu berubah menjadi sama. Kalau tak sama, dia tidak boleh dilepaskanlah. Nanti ikan tu stres, nanti dia akan mati. Macam kita, kalau kita berada di tempat yang beraircon atau berhawa dingin, tiba-tiba kita keluar daripada tempat tu tiba-tiba kena panas terus. Itu akan menyebabkan kita mudah dapat penyakit. Okey. Baik, faham ni? Boleh faham ni? Okey, baik. Yang ketiga, melepaskan ikan perlahan-lahan untuk mengelakkan ikan tu hadapi tekanan juga. Kalau kita campak terus campak ikan tu itu pun ikan akan mati. Okey, ikan akan mati kalau kita terus campak. Itu ikan akan mati. Yang tu kita elakkan daripada membuat perkara-perkara macam gitulah. Okey, kalau kita terus perlahan-lahan relax saja, masa lepas slow relax, maka ikan tu keluar perlahan-lahan. Okey, tak ada masalah. Dia pun relax, keluar, tengok dunia dia. Dia tengok dunia dia kan. Dia tak kejutan baru. Budaya lah. Dia tak ada kejutan budaya kan. Dia kan terkejut. Itu kita elakkanlah. Jadi dia relax. Dah sampai sini. Tempat yang lebih luas. Okay, daripada akuarium yang bekas yang kecil pergi kepada kolam. Tentulah tempat yang lebih luas. Yang tu yang kita nak pastikan ikan tu tidak terkejut. Kejutan budaya. Okey, yang keempat. Membuat pemerhatian dan merekod aktiviti selepas pelepasan ikan sebagai kawalan dan rekod pengurusan. Baik, ini sangat penting. Bila kita melakukan apa-apa amali, kita mesti membuat rekod. Kan? Kalau kita dah jadi usahawan, kita rekod. Okey, ini apa? Bila ikan ini membiak, bila ikan ini dilepaskan. Bila ikan ini dah macam-macam lah. Bila ikan ini beri makan. Itu sangat pentinglah. Okey. Ini rekod ni sebagai kita punya kawalan kita untuk mengelakkan daripada ikan tu kita tak tahu punca daripada mana. Contoh macam ikan-ikan yang luar, ikan arwana apa semua, itu pun dia rekod. Industri besar dia akan rekod bila beri makan, berapa banyak jumlah nak beri makan. Ini untuk mengelakkan daripada kerugian lah. Kerugian. Okey, baik. Dan juga untuk rekod pengurusan bagi kolam tu lah, bagi ikan tu lah. Okey, baik. Yang seterusnya. Bahagian B. Anda diminta untuk mengubah suai reban puyuh seperti rajah 2 untuk dijadikan aviari burung. Yang ni ada gambar ni. Gambar ni cikgu ambil ni gambar ni. Okey, gambar ni. Okey. Reban puyuh. Apa yang kita tahu tentang reban puyuh? Reban dia ada dua pintu. Reban ada satu pintu. Okey, reban ada satu pintu. Reban ni ada sangkar mudah alih pun ada, reban pun ada. Okey, aviari pun ada. Okey, reban dia ada satu pintu saja. Okey, reban puyuh dia sebab burung puyuh dia tak terbang jauh-jauh. Jadi dia tak perlukan dua pintulah. Okey, baik. Jadi berdasarkan rajah 2, nyatakan 2 ciri-ciri aviari burung. Apa itu aviari tu? Aviari ni adalah tempat yang besar. Okay. Kalau kita pernah pergi zoo, kita boleh tengok. Dia tempat burung-burung apa semua tu. Dia mesti ada 2 pintu lah. Okey. Nyatakan 2 ciri-ciri aviari burung. B. Terangkan 4 keperluan asas yang perlu ada di dalam aviari tersebut. Ni 8 skor.
Dia akan beri skor 8 lah. Okey, nyatakan 2 ciri-ciri awiari. Baik, kita pergi satu per satu. Satu per satu. Baik. Sebelum kita menjawab soalan ini, kita kena kenal dulu kata kunci. Okey, kena kenal dulu kata kunci. Macam yang tadi, yang sebelum-sebelumnya daripada A, B, C. Yang tu pun kita ada kata kunci. Okey, ada kata kunci. Baik, kata kunci di sini ialah apa agak-agaknya ya? Ismail mungkin boleh bantu cikgu kata kunci ni. Mengubah suai. Mengubah suai. Okey, terima kasih Ismail. Okey, yang Syamil boleh bantu cikgu lagi? Ada yang boleh bantu cikgu? Syamil. Aviari burung. Aviari burung. Okey. Aviari burung. Okey, anda dah bagi satu seorang dah bagi mengubah suai, seorang lagi aviari burung. Baik, dua-dua ni sangat penting. Ini kata kunci yang sangat penting. Okey? Okey, iaitu mengubah suai untuk dijadikan aviari burung. Okey? Gambar rajah tadilah ya. Gambar rajah tadi cikgu tak sediakanlah. Sebab tadi kita dah tengok gambar rajah tadi. So, nyatakan 2 ciri-ciri burung aviari burung. Ni burungnya. Dia punya burung punya aviari. Kalau kita pergi zoo macam saya cikgu beritahu tadi, bila kita pergi zoo kita akan nampak lihatlah. Jadi rajin-rajinlah melawat zoo. Tapi selepas PKP lah. Jangan pergi masa PKP ni. Okey. Zoo ada banyak kat Kuantan pun ada zoo okey. Baik. 2 ciri aviari. So antara jawapan yang boleh diluahkan oleh pelajar adalah seperti ini. Sebelum itu kita pastikan dulu kata kunci arahan dia, iaitu nyatakan 2. Okey, 2. Kalau 2 maknanya kita tulis 2 sahaja pun sudah cukup. Memadai. Sudah memadai. Kalau kita tulis 1, maka kita hanya dapat 1. Kalau kita tulis 2, kemungkinan kita akan dapat 2. Tapi kalau kita tak tulis langsung, kita biar je kosong, maka tak ada dapat telur ayam. Kosonglah ya. Kosong. Jadi kita nak elakkan daripada tidak dapat skor tersebut. Itu sangat rugilah. Sangat rugi kalau kita tak dapat skor. Ini soalan ni biasalah kita tengok dia. Kita tengok di dunia kita lah. Okey. Contoh jawapan yang boleh diberi. Banyak. Jawapan dah bagi. Oh, banyak. Banyak. Bukannya 2 saja kita boleh bagi. Kita nak bagi 10 pun tak apa. Okey. Okey. Nak bagi 10 ke tak apa. Asalkan muat cukuplah. Tapi pastikan jawapan yang diberi itu adalah betul. Jangan hentam-hentam ikut suka. Tetapi untuk menjawab soalan AHR ini, anda boleh fikir secara logik. Pilih fikir secara logik. Okey, logik dia. Okey, 2 ciri aviari burung. Okey, yang pertama adalah 2 pintu. Terima kasih Eli. Bantu saya. 2 pintu. Kalau ada 2, maka kita selamatlah. Di mana kita buka pintu, kita masuk. Okey, kita masuk. Masih lagi ada pintu yang kedua. Boleh keluar. Maknanya kalau kita buka, kalau dia ada satu pintu, kita buka, burung terus keluar. Terus terbang. Jadi kita tengok sajalah burung tu pergi. Jadi rugilah kita. Burung lepas keluar, burung baja rijal ke, burung apa ke. Lepas keluar. Jadi itu adalah satu kerugianlah kepada kita. Jadi itulah istimewanya kena ada 2 pintu. Okey, masuk, duduk dulu. Okey, kalau kita buka pintu kedua, burung keluar, masih lagi ada satu lagi pintu. Jadi burung tu tak lepas keluar bebas terbang di angkasa lah. Okey. Yang tu kita boleh ambil sauk sauk burung sauk ikan tu untuk tangkap balik burung tu, untuk dibawa masuk balik ke tempat yang asalnya. Tempat yang sepatutnya lah. Okey, yang kedua, terlindung daripada hujan dan panas. Okey, aviari ini mesti terlindung. Kalau terlalu hujan, ribut, petir apa semua kan, di mana terlindung? Daripada hujan dan juga panas. Maknanya kalau buatlah separuh tertutup, separuh lagi tidak tertutup. Jadi dia boleh kena dah juga cahaya matahari. Janganlah kita turun kurung dalam kotak itu. Dunia dia gelap, dia klip-klip di situ. Kan? Sian kat burung tu. Okey, dia tak nampak ni malam ke siang, kan? Keliru dia. Keliru dia. Macam dalam gua je kap. Jadi kita kena bagi dia terlindung daripada hujan dan panas, tetapi mesti buat adalah udara masuklah. Kedudukan yang sesuai. Ni tak banjir lah. Maknanya kalau kita buat aviari, elakkan daripada banjir. Kawasan tu banjir. Okey, kalau kawasan tu banjir, kawasan yang banjir kita dah buat banjir, tiba-tiba banjir. Bila banjir, habislah kita punya burung, habis semua, bangunan pun rosak. Okey, bangunan pun rosak. Ini sangat rugilah kepada kita.
Baik. Dan mesti pengudaraan yang cukup. Ada udara cukup. Kalau tidak, burung tu lemas. Kalau tidak, burung tu lemas. Tak cukup. Dia nafas macam tu. Dia terkurung kan. Dalam ramai-ramai. Banyak burung dalam tu. Dia tercungap. Akhirnya burung tu boleh mati. Kita elakkan perkara-perkara macam itulah. Jadi itu antara ciri dia. Yang seterusnya, surtur, kukuh dan tidak boleh dimasuki pemangsa. Biasalah. Bila ada burung, kadang-kadang ada pemangsa. Contoh pemangsa dia adalah seperti ular. Seperti apa lagi? Ada boleh tolong? Pelajar cikgu boleh tolong? Kucing. Kucing. Kucing boleh. Tak apa. Kucing lagi. Pemangsa-pemangsa yang boleh makan burung ni. Musang. Musang pun boleh kan? Okey, biawak. Okey, ini antara pemangsa-pemangsa yang boleh masuk dan boleh mengejakan burung-burung kita ni. Jadi ikan kita, burung kita akan matilah. Okey, dikerjakan oleh burung. Dikerjakan oleh pemangsa-pemangsa ni lah. Dikerjakan oleh burung. Okey, minta maaf tadi ya. Okey, keluasan dan ketinggian yang sesuai, yang selesa. Okey, keluasan aviari tersebut mestilah selesa supaya burung tu boleh boleh terbang bebas. Kalau dia tak terbang bebas, nanti sangkut. Dah sampai. Dah sampai. Sian burung tu kan. Dia stres. Bila terlalu sempit, dia akan stres. Okey, itu akan datangkan penyakit kepada burung. Ini kita perlu ambil tahu lah. Okey. Kawasan lantai mudah dibersihkan dan tidak bertakung air. Baik, ini lantai. Lantai, kalau dah bertakung air, dia akan susahlah kita nak cuci. Jadi burung tengok lantai, alamak, lantai dah basah kan, macam mana ni. Jadi dia rasa duduk ke atas. Ataupun najis dia berak, dia keluarkan najis dia, kita nak cuci. Jadi bila kita ada lantai yang mudah untuk dicuci, senanglah penyakit itu tidak terkena kepada burung tersebutlah. Ini masalah lantai tak dicuci. Baik, itu akan menyebabkan penyakit kepada burung. Okey. Kalau lantai tu kita rasa bersih, alhamdulillah, mesti burung tu tidak sakit. Dan sangkar burung juga kita boleh lakukan sanitasi. Okey. Lepas bersih kita boleh cuci dia. Itu salah satu daripada langkah kerja kita melakukan sanitasi untuk mengelakkan burung ini daripada terkena apa? Ya, pelajar cikgu boleh bantu terkena apa? Tak ada. Okey. Terkena penyakit. Okey, itulah nak elakkan kita daripada terkena penyakit. Okey, baik. Baik, bahagian B ya. Bahagian B ya, anda diminta untuk mengubah suai. Soalan tadilah. Okey, soalan tadi. Okey, anda diminta untuk mengubah suai rebam puyuh seperti Rajah 2 untuk dijadikan aviari burung lah. Rajah tadilah. Okey, masih ingat lagi Rajah tadi? Sudah lupa? Rajah tadi. Alhamdulillah kalau ingat. Kuat aja ingatan ni. Bagus. Maksudnya sel-sel otak tadi telah pun berhubung. Baik, terangkan 4 keperluan asas yang perlu ada dalam aviari tersebut. Okey, ni 8 skor. Skor yang akan diberikan adalah 8. So, seperti yang cikgu maklumkan tadi, soalan ini, setiap soalan ada kata kunci. Okey, setiap soalan ada kata kunci. Okey, kata kuncinya di sini apa agak-agaknya pelajar ya? Pelajar-pelajar cemerlang? Aviari burung. Okey, aviari burung. Okey, terima kasih ya Afiq. Aviari burung. Okey. So, terangkan. Bila kata terangkan 4. Okey, bagi lebih boleh tak? Bagi lebih boleh tak? Boleh. Boleh kan? Okey, bagi lebih tak ada masalah. Okey, bila kata terangkan mesti ada apa tadi? Sebab. Pandai. Alhamdulillah lah, maknanya dah faham dah tu. Okey, dah faham dah tu. Okey, terangkan 4 keperluan asas yang perlu ada di dalam aviari tersebut. Okey, mari kita tengok apakah contoh-contoh jawapan yang boleh ditulis oleh para calon lah. Okey, para calon lah. Okey. Jangan lupa tandakan bulat ataupun garis dengan pen warna merah. Tak ada guna highlighter. Okey. Baik. Contoh jawapan yang boleh ditulis oleh para calon lah. Okey. Yang pertama, bekas makanan. Normal lah. Bila kita ada aviari, burung tu perlu makan. Bila perlu makan. Macam kita, kalau kita ada rumah, kita perlu apa? Kita perlu ada makanan. So, jadi kita perlu ada bekas makanan untuk kita isi
makanan. Jadi dia ada sini, you tahu, bekas makanan untuk pengisian makanan. Ini dia nyatakan dan ini dia terangkan sebab dia. Kalau dia tulis bekas makanan saja, maka dia hanya dapat satu sajalah. Tapi kalau dia menyatakan sebab dia, mungkin dia akan dapat dua lah. Okey, baik. Bekas minuman. Bila dah makan, mesti minum. Bila dah makan, mesti minum. Okey, bila minum, jadi untuk pengisian air minuman. So, beritahu dia, terangkan dia untuk pengisian air minuman. Jangan pula isi air sirap ke. Itu tak payahlah. Tapi boleh tak kita isi vitamin? Kita boleh isi ubat untuk burung tu sihat, sentiasa sihat. Suplemen lah. Suplemen lah. Okey. Yang ketiga, ranting kayu. Jangan pula isi kayu balak. Susahlah. Itu kalau kita nak buat landscape boleh. Nak buat landscape kita isi kayu balak situ elok. Tapi yang lawa lah. Kalau yang tak lawa tak jadi, tak cantik lah kita punya aviary lah. Okey. Okey, baik. Ranting kayu sebagai tempat burung bertenggek. Dia pun nak bertenggek juga. Maknanya dia nak duduk. Duduk, relax, tengok macam gitu kan. Kalau tidak, susahlah dia. Takkan nak duduk atas lantai tanpa kita sediakan ranting kayu. Okey? Kena sediakan ranting kayu tadilah. Okey, untuk burung bertenggek. Okey, yang seterusnya. Apa tu? Sarang tiruan. Okey. Macam kita pun, kita perlu ada bilik lah. So, untuk burung membiak, dia perlukan juga sarang apa? Tiruan. Sarang tiruan. Pandai. Okey, untuk ini kita akan, dia mengikut pada penerangan lah. Yang ni boleh pilih mana-mana jawapan lah. Ini contoh jawapan. Contoh jawapan yang boleh ditulis lah. Okey. Okey. Sarang tiruan untuk burung bertelur dan juga untuk membiak. Kalau tak ada sarang, macam mana burung tu hendak membiak? Okey, kita kena ada sediakanlah. Kalau kita tak sediakan, susah. Okey. Pasir. Sebagai mandian pasir untuk burung. Burung pun mandi pasir. Macam kita kadang-kadang duduk pergi pantai, relax, mandi. Kadang-kadang kambus, tolong kambus kan. Nak mandi pasir juga. Nak mandi pasir juga. So, burung juga perlukan mandian pasir. Tak pernah, kadang-kadang kita tengok burung luar lah. Dia akan berhenti dan dia akan berkubang lah. Dia akan mandi pasir. Dia akan mandi pasir. Super juga dengan ayam. Burung dengan ayam adalah dua benda yang sama. Iaitu kategori apa tadi? Ingat balik. Yang 7 elemen tadi. 7 elemen tadi ialah unggas. Okey, unggas. Okey, unggas kan burung dengan ayam. Okey, burung dengan ayam. Maksudnya burung dengan ayam ni dia tidak lari jauh daripada segi untuk menjawab soalan lah. Sebab dia dalam kumpulan yang sama. Okey, baik. Kolam mini sebagai mandian air untuk burung. Ini kolam mini. Kena ada kolam mini. So, burung ni kadang-kadang dia nak perlu mandi. Macam kita perlu mandi. Jadi, kena ada kolam mini supaya burung tu juga rasa segar. Dia dah mandi, relax, tenang, cool dia. Barulah sesuai kita katakan tempat keperluan asas dia lah. Ini adalah keperluan asas kita. Macam rumah kita kalau tak ada kolam mandi, tak apa lagi. Tapi kena ada bilik mandi. Bilik air. Bilik air kena ada kan. Nak mandi kat mana? Kita tengok sana, tengok sini. Kan? So, macam ini, kita anggap kita adalah burung. Benda burung. Apa nak? Kan? Apa kita nak? Kita fikir-fikir. Ni jawab je. Mungkin dalam bentuk logik anda terasa anda adalah seekor burung. Ataupun aku fikir anda, kalau aku burung, apa aku nak? Macam itulah. Jadi, jangan pula kita kata, aku burung. Kita anggap sahajalah. Anggapan sahaja. Tapi bukannya kita ni burung. Anggapan sahaja untuk kita nak jawab soalan tu. Tips dia lah tu. Tip dia lah. Apa kita nak? Okey, baik. Okey. Cikgu, kita akan ke soalan seterusnya. Okey. Tapi sebelum itu, apa kata macam biasa, kita bagi adik-adik yang sedang menonton sekarang ni rehat sekali lagi. Mungkin diorang dah haus tekak ke, dah lapar ke agaknya. Nak refresh balik apa yang cikgu dah ajar tadi. Jadi kita rehat sebentar, kita kembali selepas ini di Road to Success Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali dalam Road to Success di Didik TV KPM, masih lagi bersama saya Ellie Arifin dan juga Cikgu Zack. Macam biasa, Akak Ellie nak ingatkan kepada adik-adik yang sedang menonton sekarang ini untuk menjaga SOP kita. Pastikan adik-adik menjaga penjarakan sosial dan jangan lupa sering sanitasi tangan dan kerap mencuci tangan, dan setiap kali nak keluar rumah tu kena pakai pelitup muka. Baiklah, kita akan sambung pembelajaran kita hari ini untuk subjek aquakultur dan haiwan rekreasi. Okey, Cikgu Zack, adakah anda sudah bersedia? Alhamdulillah sudah. Baiklah. Okey, jom kita sambung untuk subjek seterusnya, soalan yang ketiga. Ketiga. Okey, terima kasih Ellie. Sama-sama. Baik, ini adalah soalan ketiga. Okey, sebelum tu pelajar-pelajar cikgu sudah buat regangan. Kena ada buat regangan sikitlah. Betul-betulkan buat sikit, senaman-senaman sikitlah. Okey, baik. Ini adalah soalan ketiga. Soalan ketiga pada bahagian B, iaitu pengiraan kos. Okey, pengiraan kos. Okey, pengiraan kos. Okey. Soalan ini contoh soalan. Contoh soalan. Jadual 1 menunjukkan rekod keuangan penghasilan anak benih ikan tilapia selama sebulan oleh syarikat XXX Enterprise. Okey. Okey, ini adalah dia punya rekod keuangan. Okey, kita tengok satu persatu perkara. Okey, induk ikan tilapia, harga dia RM15, kuantiti dia 30, jumlah dia 450. Okey. Ubat antiseptik, harga seunit RM40, kuantiti dia 2, jumlah dia 80. Okey. Harga ketiga, makanan permulaan, harga seunit 72, kuantiti 1, jumlah dia 72. Dan yang keempat, bil elektrik, kuantiti dia 400, harga seunit 400, maka 300 lah jumlah dia. Okey, bil air, harga seunitnya RM50 dan harga penuh dia adalah RM50. Bil telefon RM150. Dia banyak buat telefon ni. Malah dia kontak-kontak kan. Okey, jumlah dia adalah RM150. Gaji pekerja. Setiap bila syarikat mesti ada pekerja kan. So gaji pekerja dia RM700. Dia ada 2 orang je pekerja. Syarikat Enterprise. Okey, jadi RM1,400. Ini adalah jadual dia lah. Jadual dia. Okey, jadual dia. Baik, berdasarkan jadual 1, hitung. Berdasarkan jadual ni, kita hitung. A1 kos bahan. 2 kos overhead. A3 kos pengeluaran. Okey, yang ni kita nak kena hitung. Dan soalan B dia, keuntungan sekiranya jualan benih ikan tilapia sejumlah 7,500 ekor pada harga 60 sen seekor. Okey, baik, kita pergi satu persatu. Okey, kita pergi satu persatu soalan ya. Kita pergi kepada kos bahan dululah. Okey, kata kunci dia penghasilan anak benih ikan tilapia selama sebulan. Okey, ini sebulan je. Tempoh sebulan sahaja. Okey, kita pergi ya. Okey. Soalan yang pertama, kita mesti jawab soalan pertama dulu. Nak kedua pun boleh, tapi takut dia berkait. Takut dia berkait. Jadi kita selesaikan yang pertama dahulu. Jadual 1 menunjukkan rekod kewangan penghasilan anak benih lah. Ikan tilapia selama sebulan oleh syarikat ni. So, kata kunci dari sini, kos bahan. Yang dia minta adalah kos bahan. So, kita tentukan dahulu yang mana satu adalah kos bahan. Okey, kat sini kos bahan dia apa? Boleh Afiq beritahu cikgu kos bahan? Induk ikan tilapia. Okey. Ubat antiseptik. Dengan makanan lain. Okey, terima kasih Afiq. Okey. Kos bahan ialah perkara-perkara selain daripada bil elektrik dan juga upah lah. Maka kita tandakanlah. Induk ikan tilapia, okey, ubat antiseptik dan juga makanan permulaan. Okey, inilah kita tanda. Kita tanda dulu. Okey. Lepas tu kita tulis formula dia. Kos bahan sama juga dengan induk ikan tilapia tambah ubat antiseptik dan makanan permulaan. Bila kita dah tentukan ini, maka kita tulis pada bahagian bawah lah. Turunkan sahaja. Turunkan sahaja jumlah dia. Jangan ambil harga seunit. Awas. Jangan ambil harga seunit. Kita kena ambil jumlah dia. Ambil jumlah dia. Okey. Kos bahan tulis bawah. Okey. Kos bahan 450. Daripada atas turun ke bawah. 450. Ubat antiseptik RM80 dan makanan permulaan 72. Maka di sini kita
kita tambah. Okey, tambah. Maka kita tambah dapatlah 602. Jangan lupa pesanan cikgu tadi mesti bawa mesti bawa kalkulator. Okey. Baik. 3A soalan nombor 2 iaitu cost overhead. Apakah itu cost overhead? Okey, boleh bantu cikgu. Siapa boleh bantu cikgu? Syamil boleh bantu cikgu. Cost overhead. Bil elektrik, Ya. bil air, lepas tu bil telefon. Okey, terima kasih Syamil. Okey. Cost overhead ialah melibatkan perkara-perkara bil elektrik, bil apa lagi? Bil air dan juga bil telefon. Tiga saja. Okey, di sini kita tulislah cost overhead. Cost overhead ialah bil elektrik tambah dengan bil air tambahkan dengan bil telefon. Okey, maka kita tulis macam tadi juga. Kita buat turutan macam gini supaya kita tidak tersalah. Supaya kita tak tersalah. Baik, tulis tu. Okey, baik. Cost overhead. Okey, kita tulis. Cost overhead adalah 300, bil air adalah 50 dan bil telefon adalah 150. Operasi apa? Operasi tambah. Maka tambah. Jangan tolak. Tambah. Kalau tolak nanti tak betul lah jawapan kita. Okey, baik. Soalan 3A. Nombor 3, kos pengeluaran. Baik, kos pengeluaran ialah kos bahan tambah kos overhead tambah dengan kos upah. So, kita kenal pasti dahululah kos pengeluaran. Ni. Ini adalah kos pengeluaran. Okey, semua sekali. Jadi, kita tambahlah kos bahan tambah kos overhead tambah dengan kos upah. Gaji itu adalah upah. Jangan tengok gaji. Apa benda gaji? Gaji itu adalah upah sebab kita menerima bayaran. Okey, gaji kita terima bayaran maka dia adalah kos upah. Maka kita tulis saja. Tadi kita dah tahu kos bahan tadi yang soalan itu dah tahu. Okey. Okey, kos pengeluaran adalah 250. Okey. Okey, jadual menunjukkan rekod kewangan penghasilan benih. Okey, baik. Keuntungan. Okey, jawablah sini. Keuntungan hasil jualan tolak dengan kos pengeluaran. Maka kita tulis okey, jualan tolak dengan kos 7,500 darab dengan ni. Maka ini kita tulislah. Okey, kita tulis bawah dia. Okey. 7,500 darab 60 sen sama dengan 4,500 tolakkan dengan 2,502. Maka dapatlah 1998. Okey, baik. Soalan kreativiti. Ini membuatkan kebat. Kebat. Okey. Kebat peringatan cikgu. Okey, membawa pensel warna. Mesti bawa. Baca dengan teliti, faham dan jawab soalan. Elakkan soalan daripada biarkan kosong. Jangan biar kosong. Ini rugi. Okey, rugi. Luahkan seberapa banyak idea awak. Okey. Gunakan seoptimum ruang jawapan. Okey. Contoh soalan. Kelak ikan pelaga anda akan mengajukan satu pertandingan ketika ikan pelaga. Anda ditugaskan untuk mereka satu poster. Okey, sebagai haibahan pada orang ramai untuk menyertainya. Lakar, warna dan label. Satu poster pertandingan ikan pelaga. B. Cadangkan satu cara lain untuk menghebahkan kepada orang ramai. Baik, ini adalah soalan dia. Baik, kita tengoklah. Kata kunci dia adalah pertandingan mereka satu poster. Okey? Kita tengok. Elakkan lakaran terlalu kecil. Dan warna yang sesuai dan jelaslah. Okey? Label dengan jelas. Baik, ini adalah contoh ruang jawapan kita lah. Okey? Kata kunci dia lakar, warna dan label. Okey, apa bila kita tengok poster, apa yang perlu kita tahu dalam poster? Benda apa kita nak tahu? Maksudnya yang kita kena keluarkan. Kalau kita tengok poster, apa yang kita nak tahu? Maka apa yang kita nak tahu antaranya adalah tajuk, okey? Bila, di mana, apa hadiah dia, apa syarat-syarat dia lah dan siapa yang menganjurkannya. Yang ini kita tanya pada diri. Jadi ini adalah contoh jawapan. Awas. Contoh jawapan. Awas ini tandingan ikan pelaga. Dia tulis ikan tilapia. Ini maknanya tidak menjawab soalan lah. Dia rugi dari segi ilustrasi dia lah. Okey. Jadi biar betul lah. Okey, kita tengok contoh yang kedua iaitu ini cantik sikit. Okey, ini cantik sikit lah. Dia ada lakar, dia ada warna dan dia juga ada label lah. Okey. Okey, nampak dia punya label ya. Okey. C. Okey, B ya. Satu cara lain untuk hebahan kepada orang ramai. Okey. Menghebahkan. Itulah kata kunci dia. Hebah. Kita nak beritahu orang. Mewar-warkan. Nak war-warkan kepada orang. Jadi satu cara lain. Tadi dah ada poster. Jangan jawab juga poster. Kita jawab yang lain.
Okey, jawapan yang lain adalah media sosial seperti WhatsApp, Telegram, blog, Facebook dan sebagainya lah. IG ke apa ke, itu boleh. Okey. Kain rentang ataupun banner ataupun banting lah. Dan yang terakhir sekali, kita boleh jawab juga televisyen, radio dan juga surat khabar. Okey, baik. Soalan C. Ini soalan kita yang terakhir lah. Anda telah berjaya menghasilkan satu rekaan baharu hasil gabungan tangki pengelolaan ikan dengan taman sayuran lah. Lakarkan satu sistem gabungan rekaan anda. Nyatakan dua kelebihan sistem. Okey, dua kelebihan sistem. Ni ada ruang jawapan dia lah. Okey. Baik. Pertama kita kena tahu dulu apa itu gabungan ikan dengan tanaman dengan tanaman sayur-sayuran. Bila kita tahu, kita faham, maka gabungan itu masuk sistem aquaponik dan mesti ada ternakan ikan dan juga tumbuh-tumbuhan. Itu panggil gabungan tadi lah. Maka kita lukislah sini. Ini contoh. Ini kalau anda dapat lukis macam gini, alhamdulillah lah, satu lukisan yang baik. Tetapi masih lagi kurang lagi lah. Okey. Adalah kekurangan dia tak label lah. Tak label itu atas satu kelemahan dia lah. Tapi kalau dia label lagi bagus. Okey. Yang kedua adalah ini contoh kedua lah. Yang ni dia lukis dalam bentuk 2D ya. Dia label. Ini contoh kedua. Ni kalau pelajar calon dapat lukis begini pun kira alhamdulillah lah, agak baik lah. Okey, setiap lukisan anda cikgu syorkan adalah label lah. Okey, label. Okey, yang terakhir sekali adalah dua kelebihan sistem. Okey, mesti ada kelebihan dia. Kalau ditanya kelebihan okey, ini adalah contoh kelebihan dia lah. Okey, iaitu kos yang murah. Mesti kita tahu. Kita tahu. Okey, kita tahu dua kelebihan sistem kita. Tadi kita dah lukis. Okey, kita tahu. Okey, ini adalah kos dia murah. Okey, kita dah tahu berapa barang ni nak beli dengan harga berapa. Nak beli dengan harga berapa. Okey, jimat. Mesti jimat. Kalau kita tulis kos yang murah, bawah tu kita tulis jimat. Sama je. Nanti kita rugi. Satu juga skor dapat situ. Okey, kita elakkan itu. Kalau tulis kos yang murah, kita cari jawapan lain. Dia nak dua kan? Bukan susah dua. Dua je. Kita yang buat, kita yang reka, kita tahu apa kelebihan sistem yang kita buat. Okey, apa kelebihan sistem yang kita buat. Okey, yang kedua, mudah nak pasang. Dah buat ni kita tahu macam mana cara nak pasang. Senangkah? Susahkah? Perlukah kita panjat-panjat kah? Macam itulah. Jadi kita tahu. Jadi kita dah nyatakan kelebihan dia. Ini adalah kelebihan untuk sistem yang kita buatlah. Yang ini sangat pentinglah. Okey. Yang seterusnya, bahan mudah diperolehi. Jangan kita reka satu benda yang susah kita nak dapat. Ini sangat penting. Kalau barang yang susah nak dapat, kita nak kena order jauh daripada luar negara. Kan? Itu kalau cepat tak apa, tapi kalau lambat itu jadi masalah. PKP pula. PKP pula. Okey. Baik. Jadi ini pastikan dia bahan mudah kita nak dapat. Okey. Yang terakhir sekali adalah memperolehi dua keuntungan, iaitu hasil ikan dan sayur-sayuran. Dah kita buat sistem, mestilah kita nak ada untung dan mestilah kita dapat hasil ikan dan juga sayur-sayuran. Kita pelihara, kita dapat makan ikan dan juga kita pelihara itu, kita juga dapat jual sayur-sayuran. Dua benda. Faham cakap ni? Dua perkara yang kita dapat. Okey, itu antara kelebihan yang boleh kita tulis di dalam kelebihan sistem kita ni. Janganlah kita takut untuk menulis ya. Luahkan segala-galanya. Itu adalah peperiksaan anda yang terakhir. Okey, kalau anda tidak tulis, anda biarkan kosong, sangat rugi, sangat rugi. Pastikan tulis. Tulislah apa pun. Jangan biarkan kosong. Kalau kosong, tak ada markah. Tulis, mungkin terkena CP ya. Jangan takut salah eja. Ya, kita tak ambil kira salah ejaan. Bunyi nak sama, okey, insya-Allah. Betul lah tu, insya-Allah. Jangan takut Tanpa keberanian mimpi tak akan jadi kenyataan. Ingat tu, kita tulis je. Okey, kita pastikan kita tulis. Okey, kalau ada soalan nak tanya kepada cikgu. Selesai dah cikgu?
Ada soalan nak tanya kepada cikgu? Kita buka kepada murid-murid di talian lah. Tak ada soalan setakat ni. Faham, Alhamdulillah. Semua faham. Ni nampak ni murid yang sangat bijak di dalam kelas, cikgu. Ya. Okey, kalau macam tu saya lah nak tanya soalan. Boleh tak, cikgu? Okey, boleh. Saya pun tengah belajar-belajar juga ni. Ya. Nak menternak kan? Okey. Kalau macam tentang ikan tadi kan, bagaimana kita nak mengenal jantina ikan tu sendiri? Okey, bagus soalan yang bijak ni. Tak kenal maka tak cinta. Betul. Tak kenal maka tak cinta. Jadi kita nak kenal dulu ikan dulu lah. Kalau kita tak kenal ikan, macam mana kita nak buat pembiakan dia? Okey, sebab kita ada belajar tadi pembiakan dia. Lepas pembiak, kita nak mengasuh dia sampai dah sampai saiz pasaran. Baik. Untuk mengenal ikan, contohnya kita ambil ikan swordtail, ikan hiasan jenis beranak. Baik, ikan swordtail dia yang jantan ekornya panjang. Nama pun sword kan. Okey. Yang betina ekor dia pendek. Itu ikan swordtail lah. Ikan gapi kita tengok bentuk fizikal jugalah. Ikan gapi okey, tadi dia bentuk fizikal, ini bentuk warna dia. Okey, ikan gapi biasanya ekor dia lebih cantik, lebih menarik. Itu ikan gapi. Badan dia pun lebih buncit. Itu jantan ke betina? Kalau yang buncit itu biasa betina lah. Sebab dia mudah hamil. Dia membawa anak lah. Nak kenal ikan betina yang dah dekat-dekat nak beranak, kita akan tengok pada bahagian perut dia ada warna hitam sikit. Kat ujung tu ada warna hitam. Itu dia nak beranak lah. Kalau dia tak bunting, cikgu? Kata bunting dia tak ada yang hitam tu. Macam mana nak tahu bezakan jantan dengan betina? Tadi dah beritahu dia yang ramping. Yang ikan gapi tu. Ikan gapi tu yang dia badan dia kecil sikit, ramping, itu jantan lah. Jantan lah. Kalau yang betina dia perut dia buncit, lepas tu dia nampaklah hitam tu. Okey. Kalau ikan keli, kita tengok pada bahagian bawah lah. Pada bahagian abdomen dia, bahagian bawah, dia ada dipanggil sebagai genital papilla. Okey. Genital Alright, papilla. cikgu. Soalan terakhir boleh? Boleh. Kita tak sempat, kita tak cukup masa untuk tanya soalan seterusnya. Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Zack untuk subjek aquakultur dan juga haiwan rekreasi. Harapnya murid-murid di rumah dan juga di dalam talian dapat pelbagai ilmu yang dikongsikan oleh cikgu dan juga dapat menjawab soalan peperiksaan. Okey, dan terima kasih sekali lagi kepada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan LKTP Chini, Pahang. Betul, cikgu? Ya, betul. Ini semua murid-murid pandai cikgu lah ni. Saya sebenarnya kita doakan yang baik-baik. Jadi biar semua pandai, termasuklah sekolah-sekolah lain, semua murid-murid cermelang semua. InsyaAllah. Kita doakan yang terbaik supaya semua orang cermelang. Betul, cikgu. Dan kita berjumpa lagi di Road to Success di Didik TV KPM sebentar sahaja lagi untuk subjek yang seterusnya. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Lambai semua. Okey. Didik TV KPM. Saya Ahmad Mazam Basyari. Ayah kepada Ahmad Hafizul Azam, Sekolah Menengah Chini, semoga berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati binti Muhammad, ibu kepada Muhammad Arif Afiq bin Madun Syam, ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak saya yang sedang menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Semoga berjaya dan buat yang terbaik. Mama tahu Alam boleh buat.